Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Selamat pagi anak-anak. Cikgu harap anak-anak semua sihat dan sejahtera berada di rumah masing-masing. Okey, baik anak-anak, hari ini kita akan sambung pelajaran yang ketujuh untuk subjek sirah, iaitu yang bertajuk Kematian Sayyidatina Khadijah dan Abu Talib. Okey anak-anak, jadi anak-anak boleh sediakan buku sirah tahun 2. Okey, buka muka surat 25, 26, 27 dan 28. Okey anak-anak, topik ini agak panjang. Kita akan cikgu akan cerita kepada anak-anak, okey? Okey anak-anak, pelajaran kita pada hari ini adalah tentang kematian Sayyidatina Khadijah dan Abu Talib. Okey anak-anak, siapa Sayyidatina Khadijah ini? Ya, betul. Khadijah ini adalah isteri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, antara isteri Nabi yang paling Nabi cintai, yang paling Nabi sayangi. Okey. Jadi siapa pula Abu Talib ni? Abu Talib ni adalah bapa saudara Nabi yang menjaga Nabi selepas kematian datuk Nabi, iaitu Abdul Muttalib. Okey anak-anak, jadi kita tengok. Yang pertama, Sayyidatina Khadijah ni adalah isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama sekali beriman kepada Allah dan mengakui kenabian Rasulullah. Okey, Sayyidatina Khadijah ni orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah. Tina Khadijah bukan sahaja berjasa bagi dakwah Rasulullah, tapi juga sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam. Okey, jadi Sayyidatina Khadijah ni sentiasa berada di samping Rasulullah ketika Rasulullah susah dan senang dalam berdakwah. Okay, Sayyidatina Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan, iaitu tahun ke-10 kenabian sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ketika itu Sayyidatina Khadijah berumur 65 tahun dan ketika itu umur Rasulullah adalah sekitar 50 tahun ketika kematian Sayyidatina Khadijah. Okey, seterusnya anak-anak, cikgu ingin ceritakan kepada anak-anak kisah tentang ketika mana Sayyidatina Khadijah tengah sakit dalam sakaratul maut, ketika menjelangnya ajal beliau. Okey, satu hari Sayyidatina Khadijah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku memohon maaf kepadamu kalau aku sebagai isterimu belum berbakti kepadamu." Jadi apa jawab Rasulullah? "Ya Khadijah, sesungguhnya engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra. Siapa Fatimah Az-Zahra? Iaitu anak Rasulullah dan Sayyidatina Khadijah. Kemudian berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku hampir tiba. Yang ku takutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu." Siapa ayah Fatimah? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Sayyidatina Khadijah kata, "Aku malu dan takut meminta sendiri agar beliau memberikan serbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Okey, jadi apa permintaan Sayyidatina Khadijah sebelum beliau wafat adalah beliau ingin menjadikan serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa Rasulullah pakai untuk dijadikan kain kafan Sayyidatina Khadijah. Lalu apabila Rasulullah mendengar apa yang Sayyidatina Khadijah nak tu, lalu Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah mengirimkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di syurga." Ummul Mukminin Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dakapan isteri baginda itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Sebab apa? Sebab Sayyidatina Khadijah inilah yang selalu ada dalam perjuangan Nabi menyebarkan dakwah Islam. Jadi
Sehingga ketika kematian Sayyidatina Khadijah, tumpahlah air mata mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua orang yang berada di situ. Okey, seterusnya anak-anak, ketika kematian Sayyidatina Khadijah, ada satu kisah iaitu kain kafan dari Allah, di mana ketika itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Lepas tu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dan menjawab salam Jibril, dan kemudian baginda bertanya, untuk siapakah kain kafan ini ya Jibril? Okey, kain kafan ini untuk Sayyidatina Khadijah, jawab malaikat Jibril. Lepas tu Rasulullah pun berasa terharu dan pilu dan berkata, wahai Khadijah, demi Allah, aku tidak akan pernah mendapatkan isteri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua harta yang kau infakkan untuk Islam. Apa tu infak? Maksudnya Sayyidatina Khadijah beri segala harta, apa yang ada, harta benda yang ada pada Sayyidatina Khadijah disedekahkan, diberikan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapakah permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar serban? Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tersedu Rasulullah mengenang isterinya semasa hidup. Sebab apa? Ketika kehidupan Sayyidatina Khadijah, seluruh kekayaan Sayyidatina Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. Sayyidatina Khadijah ni sangat kaya sebab seorang peniaga, seorang bangsawan. Okey, 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Sayyidatina Khadijah. Tetapi ketika Khadijah wafat, pakaian yang dipakainya sangat lusuh dan dipenuhi dengan tampalan. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijah yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, mententeramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku? Maksudnya ketika kematian Sayyidatina Khadijah, Rasulullah sangat terkesan dan sangat sedih. Sebab apa? Sebab orang yang selalu sokong Nabi Muhammad, berada di sisi Nabi Muhammad, telah pergi selama-lamanya. Sebab itulah anak-anak, kematian Sayyidatina Khadijah ini sangat menusuk dan sangat memberi kesan kepada jiwa Rasulullah. Sebab apa? Sebab Rasulullah sedih kerana ketika itu juga ada dua orang insan yang dicintainya, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib telah wafat. Okay, jadi tahun ini juga disebut sebagai tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya anak-anak ingat tak cikgu kata pada awal-awal tadi, selain daripada Sayyidatina Khadijah, ada seorang insan yang wafat dekat dengan kematian Sayyidatina Khadijah. Siapa? Iaitulah Abu Talib. Siapa Abu Talib ni? Adalah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Abu Talib ni selepas kematian Abdul Muttalib, Abu Talib adalah orang yang selalu melindungi Nabi dan membelanya. Jadi orang Quraisy sangat menghormati. Setelah bapa saudaranya meninggal dunia, kaum Quraisy terus menyakiti Nabi, dan Nabi Muhammad ditimpa musibah dengan wafatnya isteri tercinta pada tahun yang sama, iaitu di akhir tahun ke-10 kenabian. Okey, anak-anak nak tahu ketika mana menjelangnya kematian Abu Talib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi Abu Talib dan berada di ketika itu juga ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Okey, Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah ni bukan orang Islam lah. Okey, lalu Nabi mengucapkan ucapan la ilaha illallah kepada
datuknya. Berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, "Wahai Abu Talib, apakah engkau benci terhadap agama Abdul Muttalib?" Mereka berdua terus berbicara dengannya hingga dengan Rasulullah lah. Akhirnya kata yang terakhir dan diucapkan bahawa dia berada di atas keyakinan Abdul Muttalib. Lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Qasas, apa yang bermaksud sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Maksudnya walaupun Nabi menyebarkan Islam, namun Nabi sedih kerana bapa saudara Nabi yang sangat Nabi cintai meninggal dalam keadaan bukan beragama Islam. Kita tengok sedikit tentang Abu Talib. Yang pertama, Abu Talib seorang yang dihormati dan disegani oleh bangsa Arab. Oleh sebab itu, orang-orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi setelah beliau meninggal dunia, orang-orang Quraisy ni mula berani menghina, mencaci dan mengganggu dan mengancam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, Abu Talib lah orang yang sentiasa membela dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang kafir Quraisy. Namun, ketika kematian Abi Talib, Nabi sangat sedih. Sebab apa? Sebab Abu Talib tak diberikan hidayah oleh Allah untuk beriman kepada Allah dan memasuki agama Islam, dan beliau meninggal dunia pada berumur 80 tahun. Okey, seterusnya anak-anak boleh buka muka surat 29. Kita tengok untuk latihan 1. Okey, ada dekat sini 29 ada latihan 1 dengan latihan 2. Lepas tu muka surat 30 ada latihan 3. Okey. Jadi, untuk latihan 1, anak-anak isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, jadi cuba anak-anak tengok untuk kotak yang pertama ni Abu Talib, yang kedua ni wafat, yang ketiga ni kaum Quraisy hijrah, membantu, dan Siti Khadijah. Jadi anak-anak isikan tempat kosong. Okey, 1 sampai 6 ni pilih jawapan yang ada dekat atas ni. Okey, untuk latihan 2, anak-anak kena jawab soalan-soalan di bawah. Okay, cuba tengok soalan nombor 1. Bilakah tarikh kewafatan Khadijah? Okey, jadi anak-anak tengok balik muka surat belakang dengan yang video yang cikgu ceritakan tadi. Okey, dan anak tulis jawapannya di sini. Seterusnya, ni nombor 2 ni sebenarnya, bagaimanakah keadaan Khadijah pada saat kematian? Okey, ni pun anak-anak nanti boleh tulis. Yang ketiga, apakah yang ditakuti oleh Khadijah ketika ajalnya hampir tiba? Okey, apa yang Sayyidatina Khadijah takut? Pun ada jawapan dia tadi. Okey, seterusnya, apakah yang berlaku kepada Nabi Muhammad selepas datuknya meninggal dunia? Yang seterusnya, kelima, adakah Abu Talib meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah? Dan yang terakhir adalah, adakah Nabi Muhammad dapat memberi hidayah kepada orang lain? Kenapa? Ini nanti anak-anak jawab dulu. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu. Okey. Seterusnya, untuk latihan 3, tandakan raid pada pernyataan yang betul dan salah pada pernyataan dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okey, soalan nombor 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat menyayangi isterinya Khadijah, betul atau salah? Okey, nanti anak-anak tanda. Yang kedua, Abu Talib merupakan bapa saudara Nabi Muhammad. Okey, betul atau salah? Yang ketiga, Abu Talib meninggal dunia setelah memeluk Islam. Yang keempat, kewafatan Khadijah dan Abu Talib adalah tahun kegembiraan bagi Nabi. Betul atau salah? Kalau betul raih, kalau salah pangkah. Dan yang terakhir, Khadijah dan Abu Talib wafat pada tahun yang sama. Ini nanti anak-anak buat tanda raih, tanda betul ataupun tanda pangkal. Okey anak-anak, jadi tamat sudah pelajaran kita pada hari ini, dan anak-anak sudah pun tamat untuk keseluruhan silibus sirah tahun 2. Jadi lepas ni kalau ada kelas lagi kita akan buat sedikit ulang kaji. Okey anak-anak, selamat maju jaya. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Okey, sekian, terima kasih.